sekiranya diberi kesempatan untuk dicetak bagi edisi kedua ataupun ketiga pada buku ini, saya harapkan dapatlah buku ini dicetakkan dengan saiz yang lebih besar dan juga dengan cetakan berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga tersayang. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya masih lagi diberikan ruang dan kekuatan serta semangat untuk terus menghasilkan video pada kali ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi untuk terus menonton siri perkongsian video daripada saya. Baiklah, untuk video pada kali ini saya ingin kongsikan kepada anda sebuah buku yang bertajuk The Lost of Gold Island, di mana kalau kata di dalam bahasa Melayunya ia membawa maksud kehilangan sebuah pulau emas. Baiklah, seperti biasa kita semak perkara asas mengenai buku ini terlebih dahulu. The Lost of Gold Island ini telah ditulis oleh saudara Izzuddin Al-Jitrawi, di mana buku ini diterbitkan oleh Karya Publika Sdn Bhd dan ianya dicetak oleh Firdaus Print Sdn Bhd, di mana buku ini telah pun diterbitkan pada tahun ini, iaitu pada tahun 2020. Untuk cetakan edisi pertamanya ialah pada Januari 2020. Buku ini mengandungi 5 bab utama dan yang menjadikan naskah ini setebal 317 muka surat. Sekali saya kongsikan kepada anda, buku ini merupakan buku kedua saudara Izzuddin Al-Jitrawi, di mana buku pertama beliau adalah Melaka Has Fallen, di mana saya juga turut ada membuat siri perkongsian video mengenai buku tersebut. Sekiranya anda ingin menonton video tersebut, bolehlah menekan pautan ataupun link yang saya sediakan pada ruangan description di bawah. Penulis banyak berkongsi mengenai emas itu sendiri, di mana seperti yang kita sedia maklum bahawasanya emas merupakan simbol kekayaan ataupun menjadi bahan perhiasan ataupun juga menjadi nilai tukaran wang ataupun ianya menjadi satu kegunaan seperti kegunaan pada lita-lita elektronik. Penulis turut berkongsi bagaimana kisah sejarah emas itu sendiri, di mana pada zaman dahulunya emas ini merupakan suatu kepentingan yang besar daripada sesebuah kerajaan, di mana sekiranya sesebuah kerajaan itu mempunyai stok emas yang banyak, ia akan melambangkan sebuah kerajaan itu merupakan sebuah kerajaan yang hebat, di mana kerajaan itu mampu untuk membina infrastruktur yang hebat di dalam negara ataupun jajahan takluknya, selain dapat membina kuasa ketenteraan yang sangat kuat dengan bantuan ataupun dengan stok emas yang ada. Penulis juga turut mengaitkan bagaimana kerajaan ataupun Kesultanan Melayu Melaka pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan yang sangat hebat dan mempunyai stok emas yang banyak, yang telah mengakibatkan atau menjadikan ianya objektif utama pihak Inggeris dan seperti Belanda dan juga Portugis untuk datang ke Melaka untuk menakluki atau menjajah Melaka. Di dalam buku ini penulis cuba merungkai kedudukan ataupun di manakah kedudukan emas ataupun harta kekayaan Kesultanan Melayu Melaka yang dikatakan telah tiada sebaik saja askar ataupun Portugis datang ke istana Melaka setelah mereka berjaya menakluki Melaka. Jadi penulis ada mengemukakan beberapa kronologi ataupun fakta-fakta ataupun merungkai kisah-kisah, di mana saya kira ianya ada agak logik dan benarnya bahawasanya emas di dalam kerajaan ataupun di dalam istana negeri Melaka pada waktu itu sebenarnya tidak hilang, tetapi ia telah berjaya diselamatkan oleh baginda Sultan. Di dalam buku ini penulis ada menyebut beberapa tempat yang dikatakan merupakan tempat simpanan emas baginda yang telah berjaya baginda selamatkan ataupun dibawa lari oleh baginda. Antaranya ialah dia menyebut sebuah pulau di Melaka, iaitu Pulau Langka, dikatakan yang berhampiran dengan Pulau Besar, di mana
Pulau Langka itu sendiri masih lagi menjadi tempat larangan kepada mana-mana pengunjung oleh kerajaan negeri Melaka sehingga ke hari ini. Jadi saya rasa agak benar bahawasanya telahan ataupun yang dikatakan dalam buku ini bahawasanya sememangnya emas Kesultanan Melayu Melaka masih lagi berada di situ ataupun terbenam di sekitar pulau tersebut. Jika ditanya kepada saya, siapa yang wajar membaca buku ini, saya kira amat bertepatan bahawa untuk mengatakan bahawasanya buku ini sewajarnya dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat di Malaysia, terutamanya orang Melaka itu sendiri, kerana ini adalah sejarah di negeri kamu. Jadi kepada kita sebagai orang Melayu, orang Islam ataupun rakyat Malaysia, kisah-kisah sejarah mengenai kisah-kisah di dalam buku ini yang menampilkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka ini, saya kira adalah satu maklumat yang sangat baik untuk kita ketahui, kerana banyak juga perkara-perkara yang saya kira untold story ataupun sejarah-sejarah yang jarang didedahkan diceritakan di dalam buku ini. Walau bagaimanapun, saya masih lagi berpandangan bahawa seperti mana pada video perkongsian saya mengenai buku Melaka Has Fallen, di mana sekiranya ada atau apa jua maklumat yang disampaikan di dalam buku ini boleh disanggah ataupun tidak tepat, adalah amat wajar pihak yang berautoriti ataupun orang ataupun individu ataupun persatuan, badan ataupun organisasi, mana-mana organisasi yang mempunyai pengalaman yang lebih baik ataupun info yang lebih banyak mengenai sejarah Kesultanan Melayu Melaka, wajar mendokumentasikan maklumat-maklumat tersebut di dalam buku seperti ini agar ia dapat menjadi bahan rujukan kepada generasi yang akan datang. Namun begitu, saya merasakan bahawasanya Saudara Izzuddin Al-Jitrawi nampaknya begitu yakin dengan apa yang disampaikan di dalam buku ini berdasarkan maklumat-maklumat yang beliau dapat ataupun beliau terima. Di kesempatan ini saya ingin memberikan cadangan kepada pihak penulis dan juga pihak penerbitan, sekiranya diberi kesempatan untuk dicetak bagi edisi kedua ataupun ketiga pada buku ini, saya harapkan dapatlah buku ini dicetakkan dengan saiz yang lebih besar dan juga dengan cetakan berwarna, kerana banyak juga gambar-gambar di dalam buku ini yang saya kira menarik dan juga sangat bagus ataupun sangat seronok untuk dilihat, kerana tetapi sayangnya dia dicetak dengan cetakan hitam putih semata-mata. Jadi saya pun dapat mengagak bahawa cadangan saya ini akan meningkatkan lagi kos jualan dan juga kos penerbitan, tetapi saya kira pembaca akan merasa lebih puas kerana dapat menikmati bahan-bahan yang dipaparkan dengan lebih real kerana dengan cetakan berwarna. Jadi cadangan yang seterusnya saya ingin memohonlah jasa baik pihak-pihak lain ataupun individu yang menonton video ini ataupun pihak penerbitan sendiri dapat menjadikan bahan di dalam buku ini satu video dokumentari yang mana saya kira ianya akan jadi lebih segar sebagai bahan tontonan kepada umum, dan juga ia akan memudahkan lagi sebaran maklumat-maklumat yang ada di dalam buku ini, kerana di zaman sekarang media sosial seperti YouTube, Facebook juga dapat membantu memberikan pendedahan yang lebih besar kepada rakyat Malaysia mengenai maklumat-maklumat yang ada di dalam. Saya harapkan apa yang saya kongsikan pada kali ini akan memberikan manfaat kepada anda. Mudah-mudahan dapatlah kita menjadikan amalan membaca ini sebagai satu amalan yang baik untuk diri kita dan juga sebagai satu contoh tauladan untuk anak-anak kita yang sedang membesar. Jadi apa yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita akan bertemu lagi di siri perkongsian video yang akan datang. Bye bye.